wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam, seterusnya Tuan Pengerusi, sah pimpinan, para jemaah Muslimi dan Muslimat yang dimulia diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, dengan izin dan inayahnya pada malam ni kita merafakkan setinggi-tinggi ke hadrat Allah. Masih diberi nikmat sama-sama dapat mendirikan solat. Mudah-mudahan kita doa pada Allah supaya Allah Ta'ala rezekikan kita sampai kepada Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Pada malam ni kita sambung perbincangan kitab pengajian kita bab yang seterusnya, hadis yang ke-32. Bab 1, perbincangan mengenai dakwatul walidaini. Pada bab menyatakan doa kedua di kalangan orang kedua, orang tua kamu. Menyatakan doa kedua-dua ibu bapa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita membicarakan doa ni para jemaah sekalian, maka di sana kita perlu menjaga beberapa perkara yang berkait dengan doa. Salah satunya doa ini perlu dijaga tentang adab. Berdoa ni perlu jaga adab. Maka berkait dengan adab ini, maka sudah pasti cara yang paling terbaik ialah seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti mengikut cara adab Nabi? Kerana doa ini yang disebut sebagai senjata bagi orang-orang yang beriman. Ad-doa silahul mu'min. Doa ni senjata bagi orang beriman. Apa dia? Senjata. Jadi apabila doa ini senjata bagi orang beriman, maka orang beriman mesti menggunakan kesempatan berdoa itu sebaik mungkin, kerana dia menjadi senjata ataupun orang panggil apa dia, pendinding bagi orang beriman. Maka bagaimana doa yang diajar secara agama ataupun ikut sunnah mesti diikuti dengan beradab. Banyak adab dia, cuma ustaz nak sebut salah satu dia. Dikala dalam keadaan kita bersih, doa ni dalam keadaan kita benar-benar bersih, sama ada bersih di sudut zahir ataupun batin. Maknanya kalau kita bersih ni dalam keadaan kita tak ada najis dan kotoran di segi zahir, sebaik-baik di kalangan manusia, yakni orang yang bersih berdoa. Yang kedua di antaranya adalah doa orang yang tidak berdosa. Orang yang tidak berdosa dirujuk orang yang bukan ahli maksiat. Orang ahli maksiat doa dia tidak dimustajab. Buat maksiat berpanjangan, mengekali maksiat, doanya ditolak. Orang yang mana bersih di segi batin, di segi hakikat dia, orang yang senantiasa beribadah, doanya doa yang dimustajab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ni adab kita bersih. Yang kedua, mesti memohonkan pertolongan ataupun doa dengan hati yang ikhlas. Kerana hati yang ikhlas ni tuan-tuan akan lahirnya
keluarnya perkataan yang benar-benar mengharapkan pertolongan Allah. Ikhlas. Dia tak boleh doa dengan hati yang dendam, kesumat. Doa dengan nak marah pada orang, tak boleh. Walaupun kita nak marah pada orang, kita doa benda yang baik pada orang tersebut. Contohnya, orang buat ananyai zalim kita. Kita doa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kau beri hidayah lah kepada sahabat aku ni yang kuat sangat duk mengata kat aku kat belakang ni, ya Allah. Jangan kita doa, ya Allah, kau balaskanlah ya Allah sahabatku ini supaya mendapat balasan yang paling teruk atas muka bumi ini, ya Allah. Jangan. Ya, orang beriman dia tak boleh cakap macam tu. Nah, kerana dibimbangi doa kita tadi, tiba-tiba dengan izin Allah, Allah Ta'ala uji kita, jadi sungguh apa yang kita minta. Siapa yang susah? Kita juga yang susah. Nah, kita juga yang susah pakat-pakat doa orang biar supaya jadi laknat. Dah kena ujian ni, kita juga susah nak tolong dia, tak sampai hati tengok dia. Jangan doa kepada perkara yang tidak diizinkan oleh Allah. Itu kena hati-hati. Doa yang baik-baik je lah. Walaupun dia tidak setuju dengan kita, doa yang baik-baik. Tambah-tambah nak masuk Ramadan ni, pakat doa yang molek-molek. Seminggu lagi Ramadan, panjang umur insya-Allah. Mudah-mudahan panjang umur lah, insya-Allah. Pada malam ni kita sambung yang seterusnya. Ustaz sebut dua tu je, nanti kita akan masuk dalam perbincangan kita. Ada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sami'a Aba Hurairah yaqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasun da'wati mustajabatun lahunna la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi atau kama qala nabi. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi SAW pernah bersabda, ada 3 golongan yang mana mustajab, yang tidak diragukan lagi padanya, yang dirujuk kepada mustajab doa. Nabi sebut 3 golongan ni tak ragu-ragu dengan doa. Maknanya tak perlu kita bimbang dengan doa 3 golongan. Jadi dengan 3 golongan ni juga, kata Nabi jangan bermain-main dengan 3 golongan ni. Disebut tidak ragu-ragu dengan doa dia, kalian jangan bermain-main dengan 3 golongan ni. Nak setuju tak setuju, 3 golongan ni kata Nabi SAW tidak diragukan pada doanya. Maknanya apa dia? 3 golongan ni jangan sampai dia mengangkat tangan mohon pada Allah. Lambat kamu akan diuji dengan balasan dengan sebab doa mereka. Jadi 3 golongan ni berkait dengan golongan yang Allah Ta'ala benar-benar mustajab doa. Nah, hati-hatilah dengan 3 golongan ni. Pertama kata Nabi, siapa di kalangan mereka? Da'watul mazlum, yakni doa orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi ni tuan-tuan, doanya cukup mudah dimustajab oleh Allah. Tu tuan-tuan tengok, tak ada dalam sejarah kenabian sebelum Nabi SAW diuji oleh Allah terhadap kaumnya yang paling dahsyat ujian. Setengah riwayat kata yang paling dahsyat ujian kena bagi umat Nabi SAW. Kena bagi Nabi SAW dengan umat dia sendiri. Di antaranya, waktu Nabi SAW berada ataupun menyebarkan dakwah, macam-macam Nabi difitnah. Macam-macam Nabi diusir keluar daripada penduduk Taif supaya tidak menyebarkan dakwah. Sehingga riwayat menyebut berpercikkan telapak kaki Rasulullah dan memakai selipar tadi seumpama berbunyi, seumpama yang diisi pada tapak kaki tersebut air dan sebagainya.
Nak ceritanya darah berlumuran. Waktu bila? Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah. Cuba pergi keluar sedikit. Nak mana tahu, nak ataupun nak mengajak di kalangan masyarakat supaya beriman. Nabi dizalim. Tapi Nabi tak doa. Nabi tak doa perkara yang sebaliknya. Tetapi Nabi doa, antara Nabi minta pada Allah, Ya Allah, Kau ampunilah penduduk Taif ini, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dah. Orang buat zalim, dia doa, Ya Allah, ampunilah orang yang menzalimi aku ni, sesungguhnya la ya'lam, mereka ini tidak mengetahui. Yang kedua, Nabi doa apa dia? Ya Allah, Kau jadikan suatu hari nanti anak-anak yang lahir daripada perut ibu daripada penduduk Taif ini suatu hari nanti beriman padamu, Ya Allah. Anak katanya hebat anak. Oi, kalau kita tuan, bukan setakat orang buat zalim, orang tak bayar hutang kita pun kita berdoa, Ya Allah, bila lah mamak ni nak mati, Ya Allah, bila nak bayar hutang aku. Tuan-tuan, kita nak masuk Ramadan ni, ustaz terus sikit Pasal ustaz tengok bagus hari ni orang nak menaja majlis berbuka puasa. Bagus tengok, penuh dah tempat. Haji Razak bayangkan, tak ada dah slot kita nak taja tu penuh. Nah, bagus. Kerana termasuk di kalangan orang yang rindu nak masuk syurga, beri makan orang ataupun menaja majlis berbuka puasa. Tapi kena ingat tau. Nak masuk Ramadan ni juga kita kena checklist balik. Checklist apa dia? Pertama, perkara yang wajib kita kena selesai. Hutang yang belum dibayar kena bayar. Hutang dengan manusia lah. Nah, contohnya kita berhutang dengan jiran kita, hutang berapa? 200. Taja makan buka puasa 1 lot 500. Dia panggil hutang lebih sedikit berbanding dengan tajaan berbuka lebih banyak. Jadi tuan-tuan wajib bayar hutang dulu. Pasal bayar hutang tu wajib, taja majlis berbuka puasa sunat. Jangan kita jadi terbalik. Yang sunat dibuat, yang wajib ditinggalkan. Dah. Jadi bimbang, takut-takut kita seronok sahaja syok sendiri. Dia amalan kalau syok sendiri ni tak ada amat, tak ada ilmu ni lah jadi dia. Aku tahun ni 5 lot. 1 lot 500. Makna 2,500 dia belanja. Tapi orang yang dia tak bayar hutang tak duduk tengok, dia ni hutang aku bila nak bayar. Jadi seolah-olah ada di kalangan orang Islam sahabat dia ni masih memerlukan duit dan memerlukan bayaran tersebut, dia buat tak tahu. Jadi siapa-siapa dia ada kawan dia tak bayar hutang, cuba remind kepada kawan dia. Ji, bila Ji nak bayar hutang jiran saya ni Ji? Jiran saya dah tanya dah ni. Ya ke ada hutang? Ya ada, dia kata. Selik ada lagi, WhatsApp ada lagi. InsyaAllah akan dibayar secepat mungkin. Kadang-kadang orang tu dia tengok, kuat dia ni menaja ni. Bila nak bayar hutang aku ni? Minta. Wajib tuan-tuan kena bayar. Yang kedua, dengan mak ayah. Dengan mak ayah. Bagus memberi makan orang buka puasa. Tapi mak ayah kita nak buka puasa ni, kita tahu tak apa makanan dia. Kita kena cek makanan mak ayah kita ni nak berbuka puasa, nak masuk Ramadan mencukupi ataupun tidak. Acu boleh. Bukan acu boleh. Boleh lah. Kita ni ada duit lebih tahun ni, belilah kurma yang elok-elok sikit ke mak ayah. Hidup mai grade Yusuf Toyu tak habis-habis tuan-tuan. Orang tua kita tak berapa nak kuat dah gigi. Daripada buka bunyi azan sampai azan habis, biji tak habis lagi duk kunyah yang tu. Keras punya basah. Beli yang elok sikit. Ambil ya ajwa ke yang molek-molek sikit, ya pegang tu sedap, pegangkan masuk dalam mulut dia. Mana kira-kira azan la Allahu Akbar, la ilaha illallah, 3 biji dari habis. Nak kata kurma yang sedap.
Sama juga nak taja buka puasa, bawa lah kurma elok. Ini setiap tahun asal ke kurma, carilah molek sikit. Nah, apa dia? Mak ayah kita kena ambil tahu. Hari ni senang tuan-tuan, tak balik kampung tak apa, post je hantar. Suka orang tua tuan-tuan. Ni nak taja ni. Kalau boleh ada duit, orang menaja ni insya-Allah ada duit. Tapi dalam masa yang sama selesaikan perkara yang wajib berkait dengan hutang sesama manusia. Boleh bagus taja. Tahniah dan mudah-mudahan dimurahkan rezeki, diberi oleh Allah keberkatan orang yang suka memberi makan dan menaja orang nak berbuka puasa. InsyaAllah bolehlah kebaikan. Baik, kata Nabi, jangan sampai golongan pertama ini mendoakan kerana dengan sebab kezaliman. Tu kita dilarang dan haram hukum mendoakan terhadap orang menzalimi kita untuk keburukan bagi dia. Ataupun haram juga kita berdoa untuk dibalas keburukan bagi dia. Jangan. Seumpama Nabi tidak pernah berdoa, penduduk Taif yang pernah menanyai Nabi dan pernah mengata dan mengusir Rasulullah keluar, Nabi tak doa keburukan, Nabi doa yang baik. Pertama, jangan doa ataupun jangan kita memohon pada Allah. Orang yang buat zalim pada kita ni tuan-tuan, kita tahu mungkin pertama kita kena husnuzan lagi ni. Mungkin dia tak ada ilmu, patut dia buat zalim pada aku. Ya Allah, kau berilah hidayah pada sahabatku yang menzalimiku. Tuan-tuan, sebaik-baik doa orang yang berdoa untuk orang lain tanpa pengetahuan empunya badan. Itu sebaik-baik doa. Tuan-tuan doa banyak. Ya Allah, ampunilah ya Allah sahabatku ni ya Allah. Banyak sangat dia buat maksiat ya Allah, sehingga kan aku malu ya Allah nak tegur dia tentang maksiat. Ada tuan-tuan, kita kawan rapat dengan orang, Allahu Rabbi, semayanya tuan-tuan, kadang-kadang buat lebih kurang, kadang-kadang cakap buat lebih kurang, kadang-kadang buat dosa pahala buat lebih kurang. Kita tegur dah naik malu dah. Maka kita doa. Doa ya Allah khusus. Ada doa yang ni secara umum, ada doa secara khusus. Jadi khusus ni macam mana? Khusus bagi sahabat kita. Ini di antara doa yang terbaik untuk diberi oleh Allah kebaikan bagi sahabat kita. Tu kalau kita jumpa dengan orang kan, tahu dah sahabat kita ni nak pergi umrah contoh. Kita dapat maklumat dah ada, kita pergi ziarah dia. Kita pun kata, Tuan Haji jangan lupa doakan Ana dan keluarga Ana ya. Boleh kita cakap. Boleh kita cakap. Jadi apabila kita cakap macam tu, kita memohon supaya sahabat kita doa yang baik-baik untuk kita. Boleh. Jadi soalnya dia pergi di sana, dia ni kadang-kadang tak ingat, dia sebut apa dia? Ya Allah, kau berikanlah ya Allah kebaikan kepada kaum kerabatku, saudara maraku, begitu juga rakan jemaahku ya Allah. Itu tuan-tuan, kalau kita ni pergi umrah ke, pergi ke Mekah ke, apa pergilah tempat yang elok, bangun solat malam ke tak kira, jangan lupa kita doa untuk jemaah. Walaupun kita tahu jemaah kita ni jarang belanja kita makan. Asyik kita je belanja dia. Dia jarang belanja, tapi dia kerap ajak kita pergi makan kedai makan, tapi asyik kita je belanja dia. Tu dia Tuan Haji, jangan lupa doa pada dia. Ya Allah, berkatilah rezeki sahabatku ya Allah. Jangan pula dalam hati, walau kau ketahui ya Allah dia memang kedekut nak mampus ya Allah. Jangan begitu. Slow-slow je dengan Allah. Mudah-mudahan rezekinya berkat ya Allah. Mudah-mudahan dia juga dapat memberi ataupun membuat kebaikan. Faham maksud dia? Jangan kita doa yang buruk-buruk. Walaupun kita tahu dia ni memang orang yang jenis macam tu. Doa yang baik-baik. Mana tahu suatu hari nanti dia akan diberi oleh Allah kebaikan dan dibukakan hati dia buat benda baik. Elok je nak sampai Ramadan. Sebelum nak pergi semayang tarawih, sampai mutu depan rumah, bagi kurma sekotak, kain plekat satu lai. Suka berdoa lah tuan-tuan.
Untuk apa ni? Untuk ustaz lah. Sebab asal nak masuk Ramadan ni semangat ni lah ni. Nak ustaz boleh ha? Boleh lah ustaz, rezeki lebih. Kita mari fikir. Ayat hidup aku dekat 20 tahun tak penuh dia mari hantar kurma dengan kain plekat. Mungkin ada doa yang penuh kita doa, Allah Ta'ala gerakkan hati dia. Kita tak tahu. Tu kita kena doa yang baik-baik. Nak doa lah. Sungguh. Betul tak muslimat suka mengaji. Betul ustaz cakap ni banyak berlaku dalam masyarakat. Tu kita jangan berkecil hati lah. Nah. Jangan kecil hati. Doa je yang baik-baik. Tambah pula doa ibu dan seorang ibu kepada anak lagi mustajab. Orang zalim Orang zalim ni bukan bermaksud orang Islam dizalimi kafir. Bukan macam tu sahaja. Berkait dengan mana-mana yang telah ataupun dizalimi orang. Tak kira lah. Kalau dia ni tidak dibayar gaji, kalau dia dibuang kerja tanpa notis, kalau dia diberi macam-macam. Itu namanya orang yang dizalim. Jadi doa yang baik. Ya Allah, kau berkatilah majikanku ya Allah. Walaupun aku tahu dia buang aku ni tak ikut prosedur ya Allah. Mudah-mudahan company ni berjaya suatu hari nanti ya Allah. Tapi bukan perli tu tahu. Doa yang betul tu. Jangan perli pula. Allah Ta'ala tahu hati kita. Sesungguhnya aku bukan perli ya Allah, sungguh-sungguh ni. Cakap. Sungguh tuan-tuan, kadang-kadang kita ni macam perli, jangan perli, Allah Ta'ala tahu kita. Yang kedua kata Nabi, jangan bermain-main. Jangan bermain-main, yakni jangan kamu mengambil mudah doa yang kedua, wada'watul musafir. Orang yang pergi musafir. Musafir yang macam mana Nabi sebut? Pertama, al-musafiru, orang musafir fil haq, dalam jalan kebenaran. Orang ni doa orang yang tidak ditolak. Musafir ke arah kebenaran. Musafir perkara yang baik. Contoh, nak masuk Ramadan, nak ziarah mak ayah kita, musafir. Jadi waktu tu kita doa. Ataupun musafir nak pergi ziarah adik-beradik. Bagus menghubungkan silaturahim ni tuan-tuan. Di antara panjang umur, hubung silaturahim. Di antara jauh daripada penyakit, hubung silaturahim. Di antara murah rezeki, hubung silaturahim. Siapa dia nak panjang umur, murah rezeki, dijauhkan daripada penyakit, hubungkan silaturahim adik-beradik. Ada masa ni, kereta selesa duit lebih, drah pagi, balik petang. Nak pergi mana? Tampui contoh. Negeri Sembilan, Melaka. Sambil-sambil kena asap pedas sana, pergi ziarah adik-beradik. Doa dalam perjalanan. Doa dalam perjalanan tadi yang baik-baik. Antaranya adalah doa kepada ahli keluarga, doa kepada jemaah kita. Jangan lupa. Doa ni tidak ditolak. Doa dalam musafir. Tapi doa yang tidak boleh kepada orang musafir juga. Doa musafir kepada perkara yang tidak baik. Yang ni tak boleh minta dengan Allah. Doa gini bagaimana? Doa nak pergi buat rancangan, nak pergi pecah satu bank contoh, ataupun nak pergi buat khianat pada orang. Perjalanan juga tadi, perjalanan kepada perkara maksiat. Perjalanan pada perkara maksiat ni tuan-tuan, setiap perjalanan dia diberi dosa dan dicatat oleh para malaikat seburuk-buruk perjalanan. Perjalanan nak pergi cari musuh. Pasal dapat tahu ni kawan dia kena belasah di Kuala Lumpur tu. Orang mana belasah tu? Orang Johor. Dia pun start kereta pergi. Dengan niat nak pergi belasah juga. Tu namanya musafir kepada perkara yang maksiat dan perkara batin. Nak cerita dia gangster kuat dia ni tau. Kawan dia kena belasah, start motor, kuasa besar. Berapa? 1,500 cc. 3,000 cc start brum. Subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu mukrini. Tapi dalam hati dia, ya Allah, biar mudah-mudahan sampai aku nak pergi lumatkan sahabat yang pernah menyakiti sahabat aku. Naik motor brum. Perjalanannya dimurkai Allah. Kerana dengan nawai itu niat dia, dengan keadaan bawa benda yang tak molek. Walaupun dia tak buat lagi, tapi perjalanan dia tidak diredai oleh Allah. Tapi kalau nak berlaku, contohnya tak nak bergaduh, baca doa siap, dia tengah bawa kereta, accident.
Accident tu, turun pintu kereta bertumbuk. Itu lain. Itu lain, kategori lain tu. Memang dia jenis panah barang. Tak boleh orang langgar sikit, orang potong dia tak bagi signal, siap dia kejar. Kejar punya kejar je, dia langgar punggung orang yang tak bagi signal kat dia tadi. Langgar tadi, turun dia bertumbuk. Perjalanan dia musafir dia molek. Tapi dengan sebab dia tak ada sifat sabar tadi, tak ada dalam diri dia kesabaran tinggi, tak ada dalam diri dia tasamuh, toleransi, menyebabkan dia boleh bergaduh. Jadi dia musafir molek. Itu bukan kategori musafir yang membawa ataupun musafir muksiat. Sebab dia bergaduh tadi kerana tak sabar dia. Itu kalau kita ni, pertama dalam musafir ada adab dia. Pertama, banyakkan istighfar, astaghfirullahalazim. Yang kedua, banyakkan kita ingat pada Allah. Ikutlah cara dengan kita baca tasbih dan sebagainya. Apabila kita berjalan musafir ni, tuan-tuan, kita istighfar, ingat pada Allah. Segala musibah yang ditimpa ataupun memuji kita, kita ingat Allah. Dia ingat Allah, tuan-tuan, tak ada lah kita nak bergaduh sangat. Nah, macam kita jam tengah jalan lah, ingat pada Allah. Jam, sabar tuan-tuan, sabar tuan-tuan. Kalau tak sabar tuan-tuan, tak ada orang boleh duduk atas jalan jam. Sabar tinggi. Nah, maknanya sabar itu di dalam musafir, doanya dimustajab. Mustajab. Terutama kita pula bermusafir pada perkara yang baik. Dua, jangan sampai musafir itu diberi oleh Allah kecelakaan. Musafir yang macam mana? Musafir maksiat. Rasulullah dan para sahabat bermusafir. Antara amalan Nabi apa dia? Nabi bermusafir di antara waktu awal-awal. Antara setengah riwayat kata Nabi suka bergerak sebelum subuh. Dan Nabi ada tempat yang Nabi nak berhenti, di mana tempat solat. Ni di antara perancangan Nabi bermusafir. Tu kita dalam mazhab kita Syafi'i, kita kena ada planning nak buat jamak tadi. Nak buat jamak takdim kena niat, faham tak? Nak buat jamak takhir kena niat, betul tak? Contohnya orang rumah tanya, bang, kita nak semayang kat mana ni musafir ni? Orang kita pun kata, kita buat jamak takhir niat, nak masuk zuhur niat dah. Nak buat jamak takhir mana? Di Gua Musa. Dah zuhur dah ada dah, medah niat dah. Nak buat jamak takhir, maka teruskan. Nah, begitu juga kita nak menjamak ataupun nak buat jamak takdim, kita pun sampai waktu kita niat dah, aku nak buat jamak takdim dah, zuhur, asar dalam zuhur. Itu dia panggil planning, cara Nabi bermusafir. Dia bukan main berhenti je. Kita ni main berhenti ni. Mana tempat berhenti, situlah kita ni. Itu kadang-kadang musafir kita tidak ada perancangan, dia jadi macam-macam benda nak berlaku. Itu bagusnya cara Islam, dia buat perancangan tau. Tu kalau kita tengok, kenapa ada kiraan marhalah. Buduk hari ni dia tak faham dah marhalah. Sebut marhalah hari ni, apa benda marhalah? Malah tahulah. Dia duk main kilometer. Orang dulu dia kira marhalah, marhalatain, dua marhalah, baru boleh nak buat solat yang dikatakan jamak dan qasar tadi. Apa makna dia? Marhalah tu memberi gambaran pada kita perancangan, kita tahu jarak perjalanan. Zaman dulu dia tak ada Google Map macam Waze hari ni, tak ada. Cuma dia buat anggaran. Tu dulu dia kiraan batu dulu dah. Sebatu, dua batu, tiga batu. Kalau kita berhenti, tak ingat zaman kecil-kecil dulu, kalau musafir berhenti tempat kita nak pergi, kita tak tahu. Kita pun tanya tuan orang tepi jalan, Tuan Haji, agak-agak berapa jauh lagi nak sampai ke tempat kampung tersebut? Katanya orang tu lebih kurang 3 batu lagi. Agak-agak hari ni kalau kita bagi tahu ke budak-budak muda 3 batu, dia boleh imagine tak batu tu batu apa dia. Sama ada dia nampak batu nisan ataupun batu tara jalan. Tu je. Sebab hari ni semua pakai kilometer. Zaman hari ni orang tak pakai ada batu. Tetapi perkiraan zaman dulu itu batu bermaksud jarak-jarak dia yang menyebabkan dia boleh tahu untuk kadar 2 marhalah. Ada dia tak pakai batu dah hari ni. Dia zaman semua dah moden. Tapi nak ceritanya, di zaman hari tu betapa planningnya dia. Tuan-tuan tengok, tak ada Waze, tak ada Google apa, dia sampai ke destinasi nak pergi. Siapa dia? Dia ada perancangan. Dia tak ada main benda terkejut. Hari ni kita bergerak banyak kata ada perancangan tu, kita main turun ikut dah. Di mana tempat kita nak pergi, kita pergi. Itu kadang-kadang
solat kita tu jadi lari. Sebenarnya tuan, ada orang tu dia silap faham sebenarnya. Silap faham, maksud silap faham dia begini. Kalau nak buat jamak takdim, sepaling molek masuk Zuhur berhenti tau. Kenapa nak pergi buat jamak takdim pukul 3.30? Sedangkan kita nak buat jamak takdim lalu, bukan tak ada masjid. Sebiji masjid Zuhur masuk, 2 biji Zuhur masuk, 3 biji Zuhur masuk. Semua nak pergi buat jamak takdim, nak semayang selepas orang Jumaat semua dah balik. Salah tu. Salah tu. Sepatutnya kita solat Zuhur ataupun duduk dalam jemaah, tak ada masalah. Dia boleh buat ke Zuhur tamam, boleh buat. Kau tak boleh buat Zuhur tamam, boleh kan? Buat Zuhur tamam. Sebab Zuhur tamam orang musafir ni nak dapat pahala berjemaah tadi. Negeri katanya isteri nak sembahyang takdim. Kat mana ni Zuhur? Tunggu masjid orang dah balik semua. Rugilah kita. Sama juga takhir. Sama juga takhir. Dia ambil takhir 6.30 petang. Nak sepuk-sepuk pasal senang nak buat maghrib. Nak buat leruh maghrib takdim dengan isyak tu. Allahu Rabbi. Iaitu musafir dia tidak ada perancangan di segi syaratnya dia panggil musafir yang mana bergerak dalam keadaan tidak memahami situasi waktu solat yang perlu dia utamakan. Nak buat takhir awal lah maksudnya, jangan sampai 6.30 pukul 7 dah. Kita musafir tuan-tuan. Musafir ni perkara yang kita nak ialah redha Allah. Jadi redha Allah antaranya ialah waktu solat tu kita kena jaga. Masuk waktu boleh buat jamak takhir, terus kita buat. Sebab masjid banyak hari ni, tak ada alasan. RNR ada, masjid ada, musolla ada dah. Kita hanya nak juga waktu lewat tadi. Kerana nak dikatakan jamak takhir itu mentakhirkan solat. Erti kata waktu solat tu kena buat lewat. Salah. Mentakhirkan tadi ialah letak Zuhur dalam waktu asar. Takdim tadi asar Zuhur, bukan bermaksud buat Zuhur dengan asar pukul 6.30. Tu tak betul tu. Dah. Kalau asyik duk buat begitu duk faham lagu tu, maknanya kita dengan waktu solat tu agak sudah tidak mengambil kira tentang kelebihan menawalkan. Faham maksud dia? Wallahu a'lam. Azan dulu ku insya-Allah. Sambung selepas azan satu lagi insya-Allah. Wallahu a'lam. Allahu Akbar.
salli ala sayyidina. Baik, tersambung sikit lagi tuan-tuan. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa da'watul walidi ala waladihi. Antaranya doa yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mustajab ialah di antara doa kedua ibu bapa kepada anaknya. Ni lagi power lah ni, yang paling orang kata paling kuat, yang paling mustajab sangat lah. Doa ibu bagi anak. Tu kalau tuan-tuan tengok umat Nabi ni, Allah Ta'ala beri keistimewaan doa ibu bagi anak. Tak ada hijab di mustajab. Akan tetapi sekiranya ibu mendoakan keburukan macam mana pun, tidak diberi satu orang panggil perubahan di segi fizikal anak tersebut. Cuma ditarik beberapa nikmat. Tak ada lagi doa anak jadi kirdung, jadi pokok kayu, jadi binatang, tak ada. Umat Nabi tak ada yang tu. Cuma yang dimasukkan, diberi oleh Allah keburukan tadi, ditarik berkat, diberi musibah dalam hidup, diberi orang panggil apa dia, tidak diberi ketenangan. Sihat tubuh badan tu biasalah. Kadang-kadang orang yang tidak buat baik ke mak ayah tu pun baik, tubuh dia nampak elok. Nah, tapi dimaksud ni sini Allah Ta'ala menarik keberkatan. Bagi doa yang ketiga ini, kata Nabi, sebab ada dalam satu hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, tidak ditolak doa juga, kata Nabi, iaitu di antaranya doa orang-orang syekh, orang tua. Orang tua tu doa Allah Ta'ala tak tolak juga. Tak kira lah, bukan bermakna orang tua kita, mak ayah kita saja, orang mana-mana orang tua. Itu kita diajar tentang adab. Pergi ziarah orang tua, pertama cium tangan dia. Yang kedua peluk dia. Lelaki sama lelaki lah ni. Yang perempuan jangan peluk pula. Lepas tu peluk eratkan dia. Dan yang ketiga, jangan lupa minta dia doa pada kita. Tu kalau kita pergi ziarah guru-guru, salam dia, kita cium tangan, kita peluk dia, kita cium dia. Nah, jadi yang ketiga, jangan lupa minta supaya dia doa pada kita. 3 benda ni tuan-tuan. Tak kira lah kalau dia ulama, alhamdulillah, maknanya lagi mustajab. Tapi asalnya orang tua ni, kata Nabi daripada Sayyidina Anas bin Malik ni, mana-mana orang tua yang mana kamu hormat dia, kamu minta supaya dia doa kepada kamu, insya-Allah doanya mustajab. Pasal gini tuan-tuan, ada orang dia doa untuk dia, Allah Ta'ala tak bagi. Ada. Banyak kan memang macam tu. Tapi apabila dia mohon pada Allah untuk orang lain, daripada dia punya keberkatan dia, daripada kebaikan dia buat, mustajab. Banyakkah kita tengok yang berlaku tuk-tuk guru orang-orang soleh dulu. Orang soleh rumah dia biasa je. Naik basikal, naik motor. Tapi yang pergi rumah dia tuan-tuan, bawa air penawar, minta buat solat hajat. Maka kereta besar, projek ratus ribu, projek juta-juta lagi. Tahu dia berkata apa? Tuan guru, tuan ayah, tuan haji, saya nak minta tolong doa kat saya, boleh tak? Mudah-mudahan projek saya ni biar progres molek. Mudah-mudahan tak ada kecelakaan dalam pembinaan projek dia. Dapat tender besar tak? Pergi jumpa ulama besar, pergi jumpa tuk guru dalam kampung. Dia pergi jumpa, tuk guru kata insya-Allah mudah-mudahan usaha kamu diberkati Allah. Nah, tak ada keras tuan-tuan. Ulama dulu orang soleh tak ada keras bayaran. Kalau nak bagi ambil. Kalau tak bagi dia tak mengata. Ni orang soleh lah ni. Nah, doa je. Banyak ustaz kenal di Kelantan ramai orang soleh, sehingga digelar dia sebagai dapat karamah kemuliaan. Hidup dia biasa tuan-tuan. Hidup dia biasa, tak ada mewah hidup dia. Tapi ramai orang yang pergi jumpa dengan dia untuk mohon supaya dia berdoa pada Allah. Maka dia doa dengan izin Allah, berkat dengan pertolongan Allah, berjayalah si fulan bin si fulan. Berjaya si fulan ni tuan-tuan, kebetulan dia sebelum ni nasibnya tak apa baik, gagal je. Tiba-tiba dia berjaya, projek dia ni berjalan molek, untung. Dia bawa tu ayah tua ni, orang soleh tadi, dia menunaikan ibadat haji.
Naik apa tuan-tuan? Tak pergi dengan muassasah tuan-tuan. Pergi dengan package VVVIP. 1 V tak power lagi tuan-tuan. 3 V. VVVIP. Yang tu tuan-tuan. Tanah lok setakat panjang 80 dengan 25 tuan-tuan square. Maknanya dia mampu bayar lagi package tu. Maknanya ratus ribu lah. Pasal apa dia bagi? Pasal dia rasa dengan sebab keberkatan orang soleh tadi, Tok Guru tadi, apa dah, projek dia, usaha dia dipermudahkan. Jadi sebagai tanda berterima kasih, dia pun beri kawan tu ataupun bawa kawan tu pergi menunaikan haji. Tak ada masalah, boleh. Soal yang mengabulkan doa Allah. Cuma orang soleh tak dicuba minta dengan Allah. Nak ambil berkat dia pasal kuat semayang malam, kuat zikir. Ya kita ni kuat juga, kuat jenis cari duit. Nah, kurang zikir. Jadi guna dia. Dengan izin Allah, diberi sungguh. Ada orang macam ni, dia bawa. Satu keluarga dia bawa tunaikan umrah. Pasal Tok Ayah ni pernah buat baik pada dia. Tok Ayah ni senantiasa beri nasihat pada dia. Maka dia buat baik. Itu namanya orang tua yang soleh. Tapi anak Tok Ayah ni ada je. Pening-pening pun ada anak dia. Keluar penjara, masuk lokap. Masuk penjara, keluar lokap. Ada curi pok getah pun ada juga. Oh kampung tuan-tuan. Scrap tu molek-molek. Biasa nak ambil lari bangun pagi esok. Tak ada dah tuan-tuan. Getah scrap tu kan. Oh kampung tuan-tuan nak macam mana? Ujian bagi dia. Tapi tuan-tuan, Allah Ta'ala beri doa dia mustajab. Itu jangan main tuan-tuan dengan orang-orang soleh ni. Itu kita jangan menzalimi awak nanya kat orang. Jangan nak mengata sangat pada orang. Kerana ada satu doa yang Allah Ta'ala. Dia tu kata Nabi, doa orang yang mana, iaitu orang-orang tua. Tu jangan awak tengok nampak tua pakai tungkat. Jangan pandang remeh pada dia. Kadang-kadang kita marah dah. Orang tua ni mata tak nampak. Lain kali titah jalan, tengoklah kiri kanan. Marah kita jangan. Turun cermin seekor Tuan Haji. Tuan Haji hati-hati. Kira-kira macam tu. Oh tu, wah, tak ada mata apa ni titah jalan. Jangan cakap begitu. Dia orang tua tuan-tuan. Jangan. Jangan marah pada dia. Sia dia tuan-tuan. Kalau zaman muda dia baling tukar tuan-tuan. Tapi dia pun tak larat. Kalau baling tukar dengan dia jatuh tuan-tuan. Jangan marah pada dia. Ji, hati-hati Ji. Tengok jalan nak lintas tu. Tengok kereta mutu. Dia pun tengok insya-Allah. Dia cerita. Dia cakap kat kita insya-Allah. Nampak? Apa makna dia? Orang tua Allah. Boleh tuan-tuan? Yang kedua juga kata Nabi SAW. Daripada yang disebut oleh Nabi apa dia? Doa orang yang mana berpuasa. Sekira lah sama ada puasa wajib, puasa sunat, puasa qada, puasa apa pun. Puasa ni kena doa mustajab ni. Banyakkan berdoa di bulan puasa. Sama-sama kita puasa Isnin Khamis. Dan duduk di bulan puasa ni tak lama lagi jangan lupa berdoa. Ustaz nak pesan doa yang kita jangan tinggal. Pertama, doa waktu nak buka. Kalau boleh nak buka puasa tu, ambillah fadilat, datang awal surau. Duduk di depan ni juadah berbuka. Baca doa. Sama ada namanya tahlil, sama ada nama selamat, whatever lah. Doa. Jangan banyak duduk sembang bab perihal dunia juadah, jangan. Di antara kata Nabi lisaim farhataini, bagi orang berpuasa dua kegembiraan. Pertama wa inda iftari, ketika nak buka puasa. Dua kegembiraan pertama. Yang kedua kata Nabi wa inda liqa'i rabbi, kegembiraan kedua waktu nak bertemu dengan Allah. Lisaim farhataini, bagi orang puasa kata Nabi dua kegembiraan. Pertama wa inda iftarihi, dia waktu nak buka tu. Tu suka nak buka puasa kan. Siapa kau tengok air banyak tu suka. Jadi dengan suka tak ada doa pada Allah. Yang kedua wa inda liqa'i rabbi, nak temu dengan Allah. Yang kedua doa bila? Doa di antara waktu sahur. Sahur jangan lupa doa. Sebaik-baik waktu sahur ni, apa yang perlu kita buat? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wabil ashari yastaghfirun. Waktu sahur ni banyaklah amal istighfar. Sahur ni tuan-tuan jangan lupa kita banyakkan istighfar. Dan waktu sahur penuhi tuntutan sunnah Nabi, takhirkan sahur, jangan awal sangat. Pukul 2 pagi sahur dah. Tak kena tu tuan-tuan. Sahur ni biar lewat sikit. Boleh pahala.
Nah, maknanya kira-kira waktu tu pendek. Sahur ni waktu Sahur tu bukan bubur lambu, bukan roti john, bukan martabak sahur tu. Sahur tu waktu. Ni bunyi sahur cakwitiau, sahur apa dia? Lakna. Tu bukan sahur tu, tu makanan. Sahur tu waktu. Jadi macam mana kita nak dapatkan fadilat sahur? Hidupkan waktu sahur tadi dengan istighfar dan mengambil sedikit makanan untuk ambil pahala sunnah. Bukan sahur tadi kerana nak lapik perut supaya tak lapar waktu siang, tu salah. Itu kena betulkan statement tu, tak betul. Kita biasa kejut suami kata, bang, sahur bangun bang, nanti esok lapar. Tak betul tu. Sebab ramai orang makan sahur banyak, waktu siang jadi penat. Sahur ni bukan nak makan banyak. Sahur ni nak ambil fadilah. Jadi bangun dia macam mana? Makanlah makanan yang paling disukai oleh Nabi. Antaranya makanan sunnah. Apa dia? Kurma, susu, madu dengan makanan-makanan yang berkait dengan makanan-makanan sunnah lah. Tapi kalau boleh istiqamah dengan madu, dengan apa dia, dengan kurma, dengan air putih. Ada orang kata air apa dia? Air Evian yang mahal, RM10 sebotol. Itu mahal sangat tuan-tuan. Cari air yang bersih. Air mana kategori lain tuan-tuan? Air Zam-Zam kita kata. Air ni mahal sangat, nak beli sebotol beratus tuan-tuan. Tapi kalau ada duit belilah sikit. Bukan teh tarik tau. Nescafe tarik, teh tarik, kopi O, Holy, tak kira lah apa benda pun. Apa dia 3 and 1, 1 and 3, tu tidak kategori lain. Tu bahan-bahan banyak penyakit, tu jangan makan sangat. Sahur dengan air yang baik. Kalau tuan-tuan buat yang tu, insya-Allah perut kita mampu menangguh sampai waktu berbuka dan menyebabkan kita beribadah dalam keadaan tenang, ringan, tidak berat. Tapi kalau tuan-tuan pergi belasuh dengan teh tarik, Nescafe tarik, dengan martabak, cheese, dengan roti john, hancur tuan-tuan. Confirm hancur. Ustaz penuh zaman-zaman duduk seronok sahur ni dah. Dengan singgah daging, telur, masin, ikan, masin goreng, makan tambah 2 kali tuan-tuan. Pergi kuliah subuh letih itu. Jemaah hari ni kita penat pula. Mana buat maksud? Pasal apa dia? Kesan makan terlalu banyak. Jangan makan banyak, kurangkan makan, banyakkan doa. Yang ketiga bila tuan-tuan? Yang ketiga, jangan lepaskan peluang berdoa setiap 5 waktu ataupun dengar azan berkumandang. Jangan lupa doa bulan Ramadan. Kerana dalam satu hadis Nabi sebut, la yuraddu doa bainal azan wal iqamah. Antara doa yang Allah Taala tak tolak, ini sahih. Waktu perantaraan azan dan iqamah. Jadi kita Ramadan ni tak ada dah pergi makan, tak ada pergi kedai mamak, tak ada dah melepok. Datang awal, guna kesempatan dengar azan, jawab azan, doa selepas azan. Kalau boleh semaya sunat, silakan. Tak boleh semaya, banyakkan doa. Tidak ditolak doa oleh Allah. Amal insya-Allah tuan-tuan. Supaya kita keluar daripada Ramadan, ustaz ingat surah kita akan penuh. Nak tengok lepas Ramadan ni muka-muka baru ramai pula. Ahli-ahli baru. Insya-Allah. Ni tengok muka-muka lama, bakar-bakar, tak nak gitu. Mana tengok muka-muka baru. Tu dak tahu aja lepas Ramadan. Manakala yang ketiga, yang terakhir juga kata Nabi, ada daripada apa dia? Doa orang yang mana soleh yang melakukan permusafiran kepada kebaikan. 3 ni. Maknanya jumhur para ulama kata 3 doa ni bersepakat Allah Taala tak tolak doa. Orang tua, mu ayah berkait, orang-orang yang dizalimi, orang-orang soleh yang dizalimi, orang-orang yang mana, orang-orang awam sekalipun apabila dizalimi, atas tekad dizalimi, di mustajab doa. Yang ketiga di antaranya adalah orang yang mana berpuasa. Puasa ni adalah satu orang panggil amalan yang baik, dan dia ni apabila berdoa Allah Ta'ala mustajab berdoa. Jadi kalau bolehnya diduduk di penakhiran bulan Syakban ni dah, ada orang buat puasa sunat, kita tak mampu nak puasa, belilah makanan sedikit bagi pada dia, insya-Allah. Mudah-mudahan panjang umur kita masuk Ramadan. Kita tahu jemaah kita puasa dah, jadi kita beli makanan, kita hantar rumah dia. Kalau kita segan nak hantar, suruh adik-adik yang bawa panda tu, Grab ataupun rider tu tolong hantar. Nak beli yang makanan special sikit. Jangan beli bihun goreng manja je, sial dia. Cari nasi elok-elok sikit bagi sedekah. Ada duit lebih,
Buat banyak-banyak, agihkan. Panjang umur tuan-tuan. Masuk Ramadan, kita boleh beribadah dengan sebab baikkan kita buat. Boleh tuan-tuan InsyaAllah cukup sekadar tu pada malam ni. Mudah-mudahan kita bertemu pada bulan Ramadan. Jika izin Allah dan panjang umur, insyaAllah kita akan sambung dalam bulan Ramadan. Ustaz doalah semua-semua mudah-mudahan ibu ayah semua, para jemaah diberi kesihatan yang baik untuk masuk Ramadan. Mudah-mudahan kita bersemangat untuk beramal bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan melakukan amal ibadah insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma ihdinas siratal mustaqim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.